Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Baik, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala, kita dapat bertemu dalam kuliah Al-Bidayah wan Nihayah. Perbahasan masih lagi berlega pada kisah Nabi Musa alaihi salam dengan Firaun. Baik, jadi kita sambung pada penjelasan dalam surah Zukhruf, ayat 81 hingga 86 yang kita dah bahaskan sebelum ni, 82. Baik. Jadi setelah itu, dalam ayat itu maknanya bila Nabi Musa alaihissalam berhadapan dengan Firaun dan Firaun merendahkan dan menghina Musa alaihissalam, dia kata am ana khairu min hadzal ladzi huwa mahinun wa la yakadu yubin. So dia dah hina Firaun, dah melakukan kesombongan, meninggi dirinya, menolak kebenaran dan menghina Musa. So jadi sombong ni, al-kibru, dia ada dua rukun. Dua rukun untuk jadikan seseorang itu sombong. Yang pertama, menolak kebenaran. Yang kedua, meremehkan manusia, merendahkan orang lain, meremehkan orang. Menolak kebenaran boleh banyak berlaku. Kadang-kadang dia boleh jadi berlaku bila mungkin orang yang bawah daripada kita, isteri kita ke, tegur kita, kita tolak dan kita remehkan pandangan dia. Contoh, boleh tak berlaku sombong? Boleh. Dalam perkara yang kebenaran lah. Kalau apa yang isteri kita sampaikan kebenaran. Atau anak kita anak kita sebut benda yang betul, kita nafikan juga. Sebab kita ada kesombongan, kata kau ni anak aku, kau tak tahu apa. Contoh, bahaya. Sebab tu macam mana kita nak atasi. Ataupun yang lebih tua, dia tengok yang muda, atau yang lebih kaya, dia tengok yang lebih miskin. Samalah. Semua itu adalah perkara-perkara yang boleh menyebabkan seorang itu sombong. Masuk apa berlaku kepada Firaun. Baik, kemudian ayat yang berikutnya, so Imam Ibn Katsir rahimahullah ceritakan di sini, dikatakan di sini, falaula ulqiya alaihi aswiratun min dhahabin aw jaa ma'ahu almalaikatu muqtarinin. Tengok ni, dia kata apa? Jadi Firaun dia meneruskan, ni tengok kesombongan dia tu, di mana Allah Taala jelaskan kesombongannya dalam ayat yang ke-53 tu, surah Az-Zukhruf. Maknanya Firaun kata, asawiratun min dhahab. Maknanya dikatakan di sini, kanu idza suwiru rajulan, Mujahid bin Jabar kata, kanu idza suwiru rajulan sawwaruhu bisiwa wa tawwaquhu bi tawqin min dhahab liyakuna dhalika dalalatan li siyadati wa alamatan li riyasati. Faqala Fir'aun halla ulqiya rabbu Musa alaihi aswiratun min dhahab in kana sayyidan tajibu alaina ta'atuh. Kenapa wahai Musa, engkau tak ada gelang emas? Aswiratun mazhab ni maknanya pakaian pemimpin, pakaian orang kenamaan. Sebab tu kata Mujahid, orang Mesir ketika itu, kalau orang tu dia nak jadi pemimpin, dia kena pakai pakaian yang khusus. Maknanya dia kena ada rantai emas, dia kena ada gelang emas, untuk menunjukkan kepimpinan dia, untuk menunjukkan status dia, dan menunjukkan dia itu adalah seorang pemimpin. Jadi Musa datang. Ni kita kata Nabi-Nabi very simple. Nabi-Nabi adalah contoh. Nabi Musa datang tak ada benda tu. Tak ada rantai, tak ada apa, gelang emas ke, tak ada apa. Kosong. Ini menunjukkan Nabi-Nabi very simple. Nabi-Nabi adalah orang yang pakaian mereka tidak berlebihan. Mereka pakai seperti orang biasa. Macam orang kita sekarang ni, kalau sebut orang agama kan, mesti kena ada aksesori. Kan? Cincinnya kena ada 3, 4, 5 cincin batu, ada kayu kokar lah apa benda kan. Sorban kena tinggi sikit. Berapa hasta kena ada pula jarak sorban tu ada macam ni pula. Selempang kena ada macam ni pula, logo ini gitu-gitu. Ada yang sampai tahap tu ada tasbih, pakai tasbih.
Barulah kita kata dia Tok Syekh. Macam itulah. Kan? Alah, kalau setakat pakai tak ada apa ni, macam mana kami nak tahu kau ni pemimpin? Kan? Macam mana kami nak tahu kau ni hebat? Macam itulah orang dulu. Mujahid kata, sebab itulah Firaun dia memperlekehkan Musa. Pasal Musa tak ada pakaian-pakaian tu. Falaula ulqiya alaihi aswiratun min zahab. Maknanya kenapa Tuhan kamu tak datangkan, tak jadikan bagi kamu ni ada maknanya aswiratun min zahab ni maknanya merujuk kepada aswirah, maknanya ma yulbasu fil yad min al huli wa yuhitu bil apa mu'assam atau mu'assam. Maknanya apa yang dipakai di tangan, gelang-gelang, ataupun wa tawwaquhu, kata Mujahid, tawwaquhu bi tawqin, maknanya ada gelang-gelang kan. Kalau kita tengok orang Mesir kan, Firaun dia pakai macam mana? Emas, macam-macam, gelang ni ada tu macam-macam. Min zahabin, daripada emas. Au jaa ma'ahul malaikatu muqtarinin, ataupun datang bersamanya malaikat muqtarinin, yang mustahibin, yang datang bersama-sama. Patutnya Musa ni datang dengan malaikat lah. Sebab apa? Sebab apa Firaun kata je? Sebab Firaun ada keyakinan dengan agama Mesir kuno. Agama Mesir kuno ni maknanya dia yakin Tuhan atau utusan Tuhan ni mestilah kena ada tentera. Jadi tentera dia panggil tentera Tuhan, tentera malaikat apa semua kan. Bersayap lah apa benda kan. Jadi kenapa Musa tak datang macam tu? Sebab Firaun punya pemikiran dia, pemahaman dia, akidah dia, akidah tanasuh al-arwah, akidah wahdatul wujud, akidah kita kata akidah yang sesat, akidah yang beranggapan maksudnya Tuhan itu spirit, boleh masuk, sebab tu dia mengaku dia Tuhan. Jadi bagi dia, kenapa Musa tak turun bersama dengan malaikat? Kenapa engkau tak ada pakaian yang khusus macam aku? Kenapa tak turun bersama kau tentera ni? Kalau kau kata kau daripada Tuhan, utusan Tuhan, Rasulullah, kenapa tak turun dengan malaikat? Nampak? So maknanya Firaun percaya tak ada malaikat? Percaya. Tapi malaikat version dia lah, versi dia. Sebab tu dia kata auja ma'ahul malaikah muqtarinin mustabihin, yang mengiringi dia. Maknanya Firaun dia nak supaya kalau dia nak terima kebenaran daripada Musa tu mesti datang dengan selevel dia. Itu maksud dia. Itulah sebab punca kenapa orang tak boleh terima kebenaran. Nampak? Jadi kita kata perangai orang macam Firaun ni banyak tak sekarang ni? Ramai. Jadi kita kata dia kan, kalau dia tengok apa ni, pakai macam ni je kan. Nak mengajar pakai macam ni je, macam tu. Nak ceramah macam ni, kamu nak harap orang ikut yang pakai macam biasa je. Tak ada masalah, tak ada isu. Kau nak sampaikan kebenaran macam ni je. Tak. Bukan isu pakaian, bukan isu penampilan, tak. Isunya adalah kebenaran tu sampai atau tak. Kebenaran tu sampai atau tak kepada kamu. Kamu terima atau tak. Bukan isu. Allah Ta'ala takkan tanya, takkan lihat pada penampilan kita. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah Ta'ala tak tengok kepada fizikal kamu, penampilan kamu, pakaian kamu, harta benda kamu, tak. Allah Ta'ala tengok kepada hati-hati kamu dan amalan kamu. Itu sebenarnya. Pakai apa yang dimudahkan oleh Allah, tapi bukan bermaksud kita berlebih-lebihan dan kemudian kita berbangga dengan pakaian-pakaian itu tersebut. Sombong. Sampai ada yang tahap tu dikira pula lilitan serban tu, dia kata lilitan serban tu menunjukkan tahap ilmu. Bukan anda tambahlah, ada pernah tahap ilmu ni, orang ni kalau dia alim ni, dia serban dia ada macam ni, itu tanda dia alim. Anda kata itu kadang-kadang tak betul pun. Kadang-kadang dia di serban dia tu lagi lilit banyak, lagi tak berakal. Kadang-kadang bukan kita nak kata semua orang kan, tapi itulah hakikatnya kan. Lagi bodoh kan. Kadang-kadang bukan semua orang lah, bukan kita nak kata hukum orang habis pada pakaian serban juga kan. Ya, ada orang yang pakai serban okey, tak ada masalah, ikut sunnah. Ada orang yang pakai serban dia buat bidah. Kemudian dia duduk bangga dengan serban dia, duduk bangga dengan keturunan dia, duduk bangga dengan jubah dia dan sebagainya. Wallahul musta'an.
Jadi bukan macam tu. Atau aksesori kan. Itulah. Itu kita kata aswiratun min zahab tu, dia aksesori lah. Kenapa Musa ni tak datang dengan aksesori? Ini ada pangkat, ada jawatan apa semua. Kan? Aksesori maknanya ada gelang emas ke, ada tunjuk dia ada pangkat, pingat apa semua tu. Kenapa tak datang macam tu? Firaun punya pemikiran dia. Nampak? Kan? Macam orang kita sekarang ni sama juga, terpedaya dengan penampilan tu. Oh, dia tengok ustaz tu, Tok Syekh tu pakai macam ni sikit, terus percaya. Tapi dia tengok ustaz-ustaz sunnah ni pakai biasa je, tak ada serban tinggi-tinggi, pakai biasa je. Oh, ustaz tu ada serban lagi, ada biji tasbih lagi gantung. Takkanlah dia nak tipu kan. Itu kebiasaan orang kan. Jadi Firaun perangai macam tu. Nak kena ada aksesori dulu, kena pakai ni, kena pakai itu, baru boleh jadi orang yang hebat. Itu bukan pemikiran para nabi dan rasul. Itu pemikiran Firaun. Itu yang kita ikut. Nak pakai apa? Pakai yang mudah. Ini nak kena ada aksesori ni. Aksesori tu, kalau benda tu harus tak ada masalah. Tapi masalahnya benda tu kadang-kadang jadi haram kan. Macam pakai gelang emas lah ada. Tu yang pakai, kalau gelang emas tu tak payah cakap lah, banyak orang pakai orang lelaki yang pakai. Isu dia sekarang ni orang agama pula. Kan? Pakai pula apa? Biji tasbih. Kan? Biji tasbih tu. Nak kata dia tu ada kedudukan kan. Kata apa beza dia dengan Tok Sami Buddha kan. Tapi orang anggap hebat lah. Ada karamah apa. Tak, bukan. Itu pemikiran Firaun. Dan tu dia kata, falaula ulqiya alaihi aswiratun min zahab. Aswiratun min zahab. Maknanya, hiasan-hiasan daripada emas. Kulliyin min zahab. Itu. Hasan al-Basri kata aswiratun min zahab maknanya harta benda daripada emas. Maknanya kenapa dia tak bawa harta benda dia? Kan? Tak tunjukkan kekayaan dia. Itulah maksud dia ialah pakaian kita apa semua tu, orang biasa orang tengok kan. Orang biasa tengok, dia kata pakaian melambangkan status dan sebagainya. Ada je orang kaya tapi dia pakai biasa saja. Kerana dia faham benda tu bukan untuk kita nak menunjuk-nunjuk. Kekayaan yang Allah Ta'ala bagi dekat kita ni nikmat yang kita kena syukuri. Ya, kita pakai apa yang Allah Ta'ala berikan nikmat, tapi bukan untuk menunjuk-nunjuk. Kan? Tengok sekarang ni, bukan sekarang lah, daripada dulu lagi sampai sekarang, budaya kita kata orang panggil apa, flex kan? Pakaian dan sebagainya, kekayaan, kemewahan ditayangkan di media sosial dan sebagainya. Kadang-kadang kita tengok tu kesian. Alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalaka bih wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila. So kita tengok orang macam ni kena musibah kadang-kadang. Dulu nak ingat lagi orang yang scammer kan. Orang yang ada dulu kita bongkar dulu seorang scammer ni, ustaz juga kan. Ustaz scammer. Orang panggil dia ustaz dulu. Macam mana? Kita teliti macam mana kehidupan dia dia tayang kehidupan dia di media sosial, dia tayang dia punya jam dia mahal-mahal, dia tayang. Kemudian dia tayang, dia tunjuk gambar apa? Apa panggil cincin dia, cincin ini, cincin itu, batu ini, batu itu, dia tunjuk, dia tayang. Bagi orang yang normal, benda tu abnormal, benda tu tak normal. So macam apa benda ni? So kadang-kadang anda nampak, anda perasan orang macam ni dia ada something. Dia nak kata mental disorder pun boleh jugalah kan. So dia ada something. So maknanya dia menayangkan kemewahan, menayangkan harta benda, maknanya tak normal lah. Tak normal. So banyak kalau kita tengok kes-kes orang-orang yang scam ni, dia macam tu. Itu tanda-tanda untuk kita nak tahu orang tu apa panggil red flag kan. Orang tu kena dengan hati-hati. Bila dia terlampau apa penampilan itu macam syuhrah kan, macam ada dulu apa yang sekarang ni orang tu bongkar kan, ada masih lagi duk bongkar penipuan dia tu. Macam mana tau, pakaian dia tu pelik lah, merelip-relip apa semua kan. Pelik-pelik. Kita pun nak sebut pun, yalah, kita kata kita nak cakap lebih pun kita kata baca doa tu, alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalaka bih wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Doa bila kita tengok orang kena musibah. Musibah antaranya musibah pada agama, musibah pada apa diri, pada apa dia perangai, pada musibah lah juga. Kita tengok orang tu tak betul kan. Tapi orang angkat orang macam ni banyaklah. So ini kita kata bahaya. Bahaya dari sudut kita katakan orang lebih mengejar
perkara-perkara yang bersifat keduniaan itu dan menganggap itu adalah status ataupun yang perlu dikejar dan perlu dibangga-banggakan. Dan akhir sekali kita tak sedar kita dah terjebak dalam macam Firaun tadi. Kamu siapa nak tegur saya? Dah sekali habis. Sebab dia dah anggap dia dah ada kekayaan dan sebagainya. Sebab itu itu yang dimaksudkan dengan aswiratun min zahab. Maknanya merujuk kepada hiasan-hiasan daripada emas. Ba'auja'a ma'ahul malaikatu muqtarinin, kata Mujahid, dia kata ataupun kenapa tak Firaun ikan Musa, kenapa tak bersama dengan kamu, malaikat berjalan bersama dengan kamu, kenapa tak datang dengan malaikat? Kan mutatabi'in, muqtarinin maknanya turun malaikat bersama dengan dia. Kenapa tak jalan bersama dengan malaikat? Atau malaikat tak bersama kamu? Baik. Allahul musta'an. Sekarang ni ada budaya tu. Budaya dia kata dia nak tengok kan. Itu anak kata tu 10 tahun yang lepas pun dah ada benda tu. Dan berterusan benda ni. Maknanya dia beranggapan maknanya status kekayaan seseorang itu dijadikan nilai. Ini dalam masyarakat kita dah memang membarah lah. Dah jadi barah. Kan? Allahul musta'an. Kalau kita nak jadi orang kaya, jadilah orang kaya yang cerdik. Jadilah orang kaya yang memberi manfaat kepada orang lain. Dengan infak kepada jalan Allah fi sabilillah, dalam menyebarkan agama, membantu agama Allah, mendukung agama Allah. Bukan kita menjadi orang kaya yang sombong dan melawan pula agama Allah. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Macam Firaun contohnya, Qarun dan sebagainya tu. Allahul musta'an. Baik. Fastakhaffa qaumahu. Ayat yang seterusnya, fastakhaffa qaumahu fa'ata'u. Fastakhaffa maknanya wajadahum khifaf uqul ta'ishin atau da'ahum ila at-taish. Maknanya kat sini kalau kita tengok maknanya fastakhaffa disebutkan oleh ulama salaf. Fastakhaffa mana istakhaffa qaumahu fi talabi Musa. Istafazza qaumahu al-qib, kata Muqatil bin Sulaiman. Istakhaffa maknanya apa dia, Firaun dia telah memandang remeh, meringankan ataupun menghinakan. Kalau kita tengok dalam Ibn Katsir kata apa, fastakhaffa. As-Sam'ani fastakhaffa maknanya harakahum bidu'iyahum ila batilihi fakhaffu ma'ahu wa ajabu qala astafizun fa ata'u jahlihim. Ini dimerendahkan apa pengikut-pengikut dia kan. Kalau tengok Mukhtasar fi Tafsir sebut fa'aghra fir'aun qaumahu wa ata'u fi dhalal. Maknanya dia membohongi, dia mendatangkan pembohongan dan dia apa, dia kata apa, istakhafa aquluhu. Maknanya dia merendahkan akal-akal kaum dia. So dengan dia melemparkan syubhat, keraguan, maknanya dia kata macam apa yang disebut sebelum ni, kamu tak perlu pun ikut Musa ni lekeh. Itu maksud fastakhaffa qaumahu, maknanya dia melekehkan pemikiran kaumnya sendiri. So macam orang yang nak halang dakwah kan, macam orang-orang jahat yang menghalang dakwah Nabi. Jadi kata Muhammad ni tak boleh pakai kerana Muhammad ni tak kaya, contoh kan. Contoh Muhammad ni tak bawa tentera. Itu istakhaffa qaumah. Dia telah istighfaf. Maknanya dia telah istakhaffa uqulahum. Maknanya dia telah merendahkan, macam kita kata membodohkan pengikut-pengikut dia, memperbodohkan. Itu boleh katakan memperbodohkan. Apa contoh bentuk istighfaf dalam makna istighfaf dalam ayat ni? Apa contoh? Kita kena perhatikan betul-betul yang disebutkan oleh ulama-ulama tafsir, dan kita kena kaitkan dengan apa kita tengok apa yang ulama salaf sebut dan kita kaitkan dengan apa yang berlaku pada zaman kita sekarang ini. Kita tengok At-Tabari kata apa? Istakhaffa, dia kata fastakhaffa fir'aun khalqan min qaumihi min al-qib. Biqauli alladhi akhbara ta'ala ana qala lahum faqabilu dhalika minhu fa'ata'u wa kadzabu Musa. Fir'aun telah meremehkan akal-akal pengikutnya, kaumnya. Itu At-Tabari kata.
Dan disebutkan oleh apa dia? Oleh ulama salaf, kalau kita tengok istafazza, muka kata istakhaffa maknanya dia meremehkan. Istafazza ataupun mendorong, menghasut. Boleh juga maksud menghasut. Dengan kebodohan yang ada. Macam kita kata sekarang ni, orang-orang yang sesat kan, dia memperbodohkan pengikut dia lah. Istakhaffa qaumahu, istakhaffa uqulahum. Contoh macam orang yang sesat kan, dia akan bawa benda yang bodoh seperti yang dia pertama dia membodohkan diri dia sendiri, kemudian dia membodohkan pengikut dia. Macam benda-benda yang khurafat kan, benda-benda yang khurafat tu, orang yang ajaran sesat ni kenapa dia boleh? Sebab orang yang terima tu bodoh juga, dan dia pun bodoh, dan berlakulah projek pembodohan. Simple nak faham. Bila orang yang, bila masyarakat itu sudah dididik dengan benda yang safah, benda yang bodoh, benda yang rendah, hina, gosip. So maknanya apa yang disampaikan oleh orang-orang yang ada kepentingan tertentu untuk membodohkan mereka itu lagi jelas. Dan mereka mudah untuk diperbodohkan. Macam kita tengok banyak berita tentang kononnya apa misteri orang ketuk pintu waktu maghrib lah apa kat satu kampung ni, banyak berlaku kan. Sebab apa? Sebab orang di situ mudah diperbodohkan. Simple je. So, benda tu tak payah layan pun. Tapi kemudian lepas tu bomo dukung apa uskun usmoh tu ambil kesempatan. Ni kampung kita ni dah kena hantu, kena jin apa semua. Ramailah jumpa dekat ini perawat tu. Histeria kan sama juga. Semua tu kerana kelemahan akal kita sendiri. Kita yang terima. Macam-macam lah sekarang ni. Projek pembodohan ni banyak. Projek mencerdikkan orang tu sedikit. Tapi orang nak memperbodohkan ramai. Itu maksud fastakhaffa qaumahu fa'ata'u. Maknanya Firaun telah mendapati maknanya kaum-kaumnya itu boleh diperbodohkan, dan dia telah memperbodohkan mereka, merendahkan kedudukan akal-akal kaumnya. Fa'ata'u, mereka pun mentaati. Faqada'u lahu, fastakhaffa qaumahu fa'ata'u. Nampak? Dia tengok, kalau orang-orang yang cerdik, kalau kaum dia tu cerdik, macam orang beriman yang daripada bangsa Qibti tu, yang beriman dengan Nabi Musa sebenarnya, cerdik lah. Tapi tak ramai. Yang ramainya taat. Yang ramainya ikut yang kebodohan tu. Fa'ata'u, mereka pun taat kepada Firaun. Pakat-pakatlah ikut. Faqada'u lahu, tunduk kepada Firaun. Innahum kanu qauman fasiqin. Allah kata mereka sesungguhnya mereka itu adalah kaum yang fasik. Tengok macam mana kebodohan boleh membawa kepada kefasikan. Kefasikan di sini makna al-khuruj an hudud syar'. Al-asin wal kharijin an hudud syar'i. Sebab al-fisq dalam bahasa Arab maknanya al-khuruj an ta'ah. Keluar daripada ketaatan. Bagaimana khifaful uqul, kebodohan boleh membawa kepada kefasikan. Kebodohan boleh membawa kepada maksiat. Sebab itu kita tak boleh remehkan kejahilan, kebodohan. Sebab itu kita kena pakat-pakat nak mencerdikkan umat. Kita nak bagi kecerdikan, kita nak sebarkan kebijaksanaan, kebaikan, kebijakan. Ajar orang beragama dengan mengikuti dalil Al-Quran dan Sunnah, bukan bagi orang lagi jadi bodoh. Baru-baru ni ada orang share kan, kita ni nak ikut mazhab ke nak ikut Quran dengan Sunnah? Duk bising isu ni, tak habis-habis lagi. Sebenarnya anda nampak, ini adalah antara cara untuk nak tak mau bagi orang fikir banyak. Maknanya nak memandulkan akal manusia, nak memandulkan akal masyarakat. Ya, kita tak nafikan ada perkara-perkara yang berkait dengan fatwa yang melibatkan nawazil, kita memang kena rujuk autoriti, kita kena rujuk mazhab, kita kena rujuk pada mazhab setempat. Tak ada masalah, kita setuju. Tapi bukan bermakna semua benda kita kena jadikan orang hanya ikut mazhab saja.
tanpa nak tak perlu persoalkan betul ke mazhab tu, ikut betul ke ikut Quran dan sunnah. Yang jadi masalahnya, orang-orang yang ahli bid'ah ni banyak menggunakan sentimen bermazhab untuk menjauhkan orang daripada mengikut Al-Quran dan sunnah. Jadi apa solusi dia? Solusi dia kita teruskan ajar orang Quran sunnah. Ajak masyarakat supaya belajar Quran dan sunnah. Itulah. Supaya kita tak jadi macam orang yang Fir'aun gunakan tadi. Fastakhaffa qaumahu fa'ata'u. Fastakhaffa qaumahu fa'ata'u. Dia menganggap akal-akal kaum dia itu lemah, lekeh, lalu dia exploit kebodohan. Itulah cara Fir'aun. Kita tak sedar. Fir'aun buat macam itulah. Orang Yahudi, sebab apa dia boleh pelekehkan kita? Sebab dia anggap macam tu. Dia sama macam ikut macam Fir'aun juga. Sama juga musuh-musuh Islam. Sebab tu dalam masyarakat kita ni istighfaful uqul, maknanya kita sendiri yang memilih untuk merendahkan akal kita, merendahkan maknanya tahap pemikiran kita dengan perkara-perkara yang tidak bermanfaat, dengan hedonisme, dengan apa hiburan yang melampaui batas, terlampau berseronok sangat, kita tak ada masa dah nak menuntut ilmu dan sebagainya. Dan itu menyebabkan kita makin lama makin akal kita akan tumpul. Sebab kita hanya ambil sikap, alah serah je lah dekat orang agama, jangan kita belajar agama ni, tanya je. Tak boleh macam tu. Sebab orang agama tu bukan dia maksum, dia pun boleh salah dan silap. Adalah takhasus yang kita kena rujuk, benda-benda yang melibatkan fatwa tu dia kita tak lagi kena rujuk. Tetapi bukan bermakna kita bermudah-mudah, maknanya kita merelakan akal kita ini diperbodohkan, merelakan kita ni dibodohkan oleh orang lain. Siapa yang nak? Orang yang normal dia tak rela untuk diperbodohkan. Kita kalau beli barang, kita berurusan dalam urusan dunia kan, kita akan buat kajian dulu. Kita search dekat sini sebelum kita pergi kedai tu, kita tengok dulu harga dia betul ke macam ni. Kita tengok dulu komen orang yang beli, review orang. Betul tak kita nak beli benda dunia? Tiba-tiba bab agama kita tak ada pula selektif. Asal dia dakwa dia tu ustaz, asal dia dakwa kita terima je lah. Buat apa kita nak tanya? Percaya je lah. Tapi bab dunia kau tanya macam-macam. Ini pelik. Kalau bab dunia kita buat, sanggup berjaga malam dan sebagainya kan. Nak tengok, nak cek harga apa, sanggup pergi sana, pergi kedai ni, pergi ni, buat. Tanya review orang ni, review orang tu. Sebab kita nak dapatkan kepuasan. Supaya benda yang kita beli tu betul-betul bermanfaat, tak rosak dan sebagainya. Tapi macam mana dengan agama kita? Kita kena persoalkan, agama kita macam mana pula? Adakah agama kita macam tu juga? Tak payah persoalkan, tak payah tanya dalil, tak payah tahu apa benda sumber dia. Tak apa, yang penting ustaz kata. Dia tak tahu ustaz-ustaz pun ada yang scam. Macam juga peniaga-peniaga yang scam. Wal'iyadzubillah. Ustaz-ustaz pun ada yang scam juga. Penipu. A'immatul mudillin yang Nabi takut, lebih takut Nabi takut lagi daripada Dajjal kepada umat dia. Fitnah a'immatul mudillin. Pemimpin-pemimpin, imam-imam, orang-orang agama termasuk yang menyesatkan. Du'atun ala abwabi jahannam, dalam hadis Huzaifah. Tiba-tiba kita tak mau pula cek lebih-lebih. Tak mau belajarlah, senang cerita. Tak apalah tu. Buat apa nak bincang? Pecah belah, buat apa nak bincang? Tak perlu. Reda saja. Tak boleh. Agama kita mengajar kita supaya memilih, menapis. Sebab kita nak bertemu dengan Allah Ta'ala nanti. Sebab tu kena mengaji, kena menuntut ilmu. Kena pilih guru yang maknanya yang berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah. Ala manhajis salafil ummah. Nampak?
Ya, kita setuju, maknanya ada orang awam memang dia boleh tanya fatwa kepada ustaz dia, pada alim. Ya, tapi tak semua fatwa-fatwa itu juga macam kedudukan autoriti dia tu macam Quran dan Sunnah, maknanya tak boleh dipetikai. Itu bahaya. Itu yang Firaun nak tu. Bagi contoh Firaun, fastakhaffa qaumahu. So pemimpin-pemimpin zalim macam Firaun ni selalu dia akan suka untuk dia tak mau bagi orang cerdik. Kalau orang cerdik, orang cerdik akan lawan dia. Kita tak mau macam tu. Kan? Dia tak mau macam tu. Khususnya dalam agama lah, maknanya kita kalau bab dunia pun kita macam-macam sekarang ni. Kan? Kita boleh petikai macam ni, petikai macam ni, kita boleh. Tapi dalam bab agama, bukanlah kita nak ajak orang supaya petikai semua perkara yang sudah pasti. Tak. Tapi maksudnya sekurang-kurangnya kita ada usahalah supaya kita tak diperbodohkan oleh orang-orang yang mengambil kesempatan menggunakan agama untuk mengeksploitasi kejahilan masyarakat. Wallahul musta'an. Baik, jadi itu berkenaan dengan ayat fastakhaffa qaumahu fa'ata'u. Tengok kan? Bila dah orang tak ada ilmu, kan, orang yang lemah pemikirannya, dia hanya menyerah. Fa'ata'u, dia ikut. Sampai kezaliman pun dia ikut. Itu masalahnya. Innahum kanu qauman fasiqin. Dan macam mana orang yang akalnya lemah, akalnya tak mampu untuk berfikir dengan berfungsi dengan baik, akan membawa kepada kefasikan, membawa kepada kejahatan. Wal'iyadu billah. Baik. Kemudian Imam Ibn Katsir rahimahullah membawakan ayat yang berikutnya, falamma asafuna intaqamna minhum fa'aghraqnahum ajma'in faja'alnahum salafan wa mathalan lil akhirin. Itu penghujung ayat dalam surah Az-Zukhruf ayat 56. Maknanya Allah Taala jadikan, Allah Taala kenakan azab. Ini kita akan bincang dalam kelas akan datang ni, apakah azab yang Allah Taala timpakan kepada Firaun akibat sikapnya yang sombong, merendahkan Nabi Musa alaihi salam, menolak kebenaran, kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita nak tengok lagi perbahasan yang akan datang insya-Allah pada kelas yang akan datang. Naktafi bihadzal qadar, aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak. Wassalamu alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.